Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, semoga hari ini jauh lebih bahagia, jauh lebih seronok, jauh lebih sihat daripada hari-hari sebelumnya dan jauh lebih berjaya, lebih sukses daripada sebelumnya. Saya ingin berkongsi sebuah cerita. Di Jepun, pada suatu masa dahulu, kita ketahui orang-orang Jepun ni dia memang suka makan hasil-hasil tangkapan secara mentah. Contohnya hidangan sashimi, ikan yang dihiris-hiris secara segar, dan mereka ingin dapatkan vitamin langsung tanpa memasak. Inilah kesukaan orang-orang Jepun. Pada suatu ketika, mereka menghadapi sebuah masalah. Bagaimana mungkin mereka dapat mengekalkan kesegaran ikan-ikan yang ditangkap? Kenapa? Setiap kali mereka ke laut, mereka dapat tangkap ikan itu bila tiba di pantai, ikan tersebut sudah pun mati. Dan daripada masa mereka membawa ikan daripada laut ke pantai, daripada pantai ke pasar, ia mengambil masa. Akibatnya ikan itu tidak begitu segar. Kemudian nelayan-nelayan ini berkumpul dan mereka berbincang. Bagaimana mungkin kita boleh mengekalkan ikan ini daripada kita tangkap sampai kita bawa ke pasar, ikan ini masih segar dan kalau boleh ikan ini masih hidup. Mereka berbincang. Dan hasil daripada perbincangan tersebut ada yang mencadangkan, bagaimana kita siapkan suatu kotak, suatu peti yang besar, suatu tong, kita letakkan di setiap bot nelayan, kita isikan air laut. Dan ikan yang baru ditangkap, kita masukkan langsung ke dalam peti tersebut. Baik, jadi mereka cuba. Esoknya mereka siapkan bot-bot itu dengan penuh dengan peti-peti yang boleh menyimpan ikan yang banyak. Mereka belayar ke laut, mereka tangkap ikan dan mereka ambil ikan tersebut hidup-hidup masuk ke dalam peti, masuk ke dalam tong. Tapi bila sampai di pantai, mereka lihat ikan itu walaupun disimpan dalam air, ikan itu tetap saja mati. Mereka berbincang lagi, berbincang. Macam mana nak mengekalkan kesegaran ikan-ikan ini? Ada satu nelayan yang agak bijak, dia mengatakan, kenapa tidak kita meletakkan beberapa ekor anak ikan hiu, anak ikan jerung di dalam peti itu supaya ikan itu boleh mengejar ikan-ikan ini. Mereka kata good idea, suatu idea yang bernas. Mereka kembali ke laut, mereka menangkap beberapa anak ikan jerung masing-masing dan simpan di dalam peti. Kalau kita mengkaji pergerakan anak hiu atau anak jerung ini, mereka tidak pernah statik. Mereka sentiasa berpusing, mengejar, berpusing, mengelilingi peti itu. Dan bila mereka dapat hasil tangkapan, masukkan ke dalam peti dan mereka melihat anak-anak hiu ini sentiasa mengejar, menghambat ikan-ikan yang lain. Dan ikan-ikan ini begitu takut kepada jerung. Dan mereka pun sentiasa berputar, berpusing tanpa henti. Dan akhirnya bila tiba ke pantai, ikan-ikan ini didapati masih hidup. Kerana mereka ini sentiasa dikejar oleh jerung. Nah, orang-orang Jepun sangat suka dengan idea tersebut dan mereka menikmati ikan-ikan segar ini dengan seberapa seronok yang mungkin. Pengajaran yang kita dapat daripada cerita ini, tuan-tuan dan puan-puan, ialah kadang-kadang kita memerlukan hambatan. Kita memerlukan sesuatu untuk menggalakkan, memotivasikan kita untuk memberi sedikit tekanan kepada kita untuk kita maju ke depan. Kalau dalam hidup ini kita lihat, kalau Allah tidak pernah turun ujian, Allah tidak memberi cabaran-cabarannya kepada kita, adakah kita punya motivasi yang cukup untuk kita mengejar suatu impian untuk jauh lebih berjaya, untuk mencapai impian yang kita harapkan? Sudah pasti tidak. Kalau kita lihat di sekolah, cikgu tidak pernah lelah, tidak pernah kenal penat, sentiasa memotivasikan anak-anak muridnya supaya belajar, mencapai suatu keputusan yang baik, meningkatkan akhlak untuk menjadi manusia yang jauh lebih baik, yang jauh lebih sopan. Kita lihat ibu dan ayah tidak pernah kenal lelah, sentiasa mengingatkan kita. Walaupun kita melakukan
perkara dan kesilapan yang sama dari hari ke hari, tetapi ibu ayah tidak pernah penat untuk mengingatkan kita. Dan kalau kita lihat selepas alam persekolahan, kita bekerja, kita berkeluarga dan kita punya kehidupan sendiri, dan kita lihat setiap masa ada saja hambatan, ada saja cabaran yang datang dalam hidup kita. Mengapakah itu berlaku? Ada orang yang mengeluh, kenapa Allah memberi mereka cabaran-cabaran, ujian-ujian seperti itu. Mereka mahu menjadi umat Islam yang bertakwa, orang yang beriman, tetapi bila nak jadi orang yang beriman, semakin kita nak dekat kepada Allah, semakin kita nak bertakwa kepada Allah, kita notice, kita perhatikan semakin banyak ujian yang disiapkan oleh Allah sebelum kita betul-betul menjadi orang-orang yang bertakwa. Firman Allah dalam Al-Quran, Allah sebut, tidaklah seseorang itu mengaku dirinya orang-orang yang beriman sehingga dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini diturunkan kepada orang-orang Badui. Jangan pernah orang-orang Badui ini mengaku dirinya beriman selagi mereka belum diuji. Hanya setelah mereka telah diuji dan mereka melepasi ujian tersebut, barulah mereka boleh mengaku dirinya orang-orang beriman. Begitulah juga dalam hidup kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita tidak melalui ujian, cabaran yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan pernah kita mengatakan kita adalah orang-orang yang beriman kepadanya. Orang-orang positif sentiasa melihat cabaran, dugaan, ujian sebagai suatu perkara yang boleh mampu memotivasikan hidup mereka. Mereka lihat dari aspek yang positif. Mereka tidak mengeluh dan mereka tidak pernah menyesal. Malah mereka melapangkan dadanya. Alhamdulillah, Allah memberikan ujian ini. Syukur kepada Allah. Dan bagi mereka yang tidak dapat atau tidak mampu memikulnya, mereka kata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang, kepada Allah kita kembali, dan mudah-mudahan Allah menggantikan sesuatu yang Allah telah ambil itu dengan perkara yang jauh lebih baik, dengan benda yang lebih baik lagi. Begitulah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Mereka tidak pernah bersangka buruk kepada Allah. Malah mereka sentiasa yakin dan kuat. Setiap sesuatu yang Allah turunkan pasti ada hikmahnya. Dan apa yang diperlukan kepada kita ialah bersabar dan kita melewati, berjalan saja, terus berjalan. Mudah-mudahan dapat kita kutip setiap hikmah yang ada dalam ujian itu. Yang penting bukannya ujian. Yang penting ialah doa, ikhtiar dan kita pasrah kepada Allah, Tuhan yang memberi ujian tersebut. Jarang-jarang kita pernah berfikir seperti itu. Hal yang biasa kita lakukan ialah bila ada ujian, kita merespon. Ada ujian, kita terus merespon. Kadang-kadang kita tak berfikir, kita hanya terus merespon. Tetapi gagal untuk kita memahami hakikat sebuah kehidupan. Kita gagal untuk memahami hakikat sebuah ujian dan musibah yang Allah letakkan di hadapan kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, dalam hidup ini, kita harus mempunyai kompas kehidupan. Kalau kita mempunyai kompas kehidupan itu, insya-Allah kita tidak akan pernah lari daripada arah yang sepatutnya kita tuju. Kompas kehidupan kita adalah kembali semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang bening, dengan amal ibadah yang banyak, dengan penuh keikhlasan. Apabila kita tahu seperti itu, kita insya-Allah tidak akan terpesong. Kita tidak akan pernah terpesong dengan adanya agenda daripada Barat yang ingin memesongkan dan mencelarukan pemikiran umat-umat Islam. Apa yang saya katakan celaru? Iaitulah dengan hal-hal yang melibatkan soal liberalisme, menjadikan kita orang-orang yang liberal, kita meletakkan semua agama itu sama, dan kita meletakkan Allah itu sama dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Itu adalah suatu anasir, suatu elemen yang sangat-sangat melukakan hati umat-umat Islam. Alhamdulillah, kita masih mempunyai panduan, kita masih mempunyai kefahaman kepada hakikat sebuah kehidupan, dan kita tahu bahawa jalan yang terbentang untuk kita kembali kepada Allah adalah satu, iaitulah dengan mengikuti segala suruhan-suruhan Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian,
Dalam kita melalui ujian, musibah, cabaran, dugaan ini, ada di antara kita yang kadang-kadang merasa malu apabila kita dihina, kita dikata, kita dikeji oleh orang lain. Justru yang kita lakukan ialah sentiasa menjaga dan sentiasa melakukan sesuatu yang ingin kita lakukan tanpa kita mementingkan Allah, tetapi kita mementingkan pandangan manusia. Kita mementingkan apa orang kata dan apa orang lihat kita. Dan kita tidak mampu apabila ada orang menghina kita, mengeji kita. Kita lebih takut kepada kejian dan hinaan daripada orang lain, daripada hinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah suatu kesilapan pemikiran yang ingin kita perbetulkan. Manusia menghina kita, tidak akan ada kudis sedikit pun. Manusia mengeji kita, tidak akan punya efek apa-apa pun. Tetapi kalau Allah menghina, Allah mengeji kita, Allah membuka aib kita, itu adalah sesuatu yang tidak mampu akan kita pikul. Itulah saatnya kita tidak mampu untuk menunjukkan muka kita kepada orang lain. Jangan pernah takut dengan hinaan, dengan apa kata orang lain kepada kita. Tetapi takut kepada Allah dan takut besok nanti Allah hina kita sehina-hinanya. Mengapa saya kata begitu? Kerana hari ini kita lebih suka membicarakan aib orang lain, kita membuka aib orang lain, tetapi jangan lupa, kita di sini, kita dinampak mulia, bukan kerana kita mulia, tetapi hanya kerana Allah masih menutup-nutup keaiban yang ada pada kita. Hari ini bayangkan kalau Allah buka aib kita, Allah tonjolkan aib kita kepada orang ramai, saya rasa kita tidak mampu lagi nak tunjuk muka ni di hadapan orang ramai. Bersyukurlah kerana Allah sentiasa menutup-nutup aib kita. Dan saranan saya kepada orang-orang yang bergelar pemimpin dan sebagainya, jangan suka mengaib-aibkan orang, mengaibkan sesama sendiri. Kerana kita takut nanti Allah akan membuka aib kita, langsung kita tidak mampu untuk berdepan dengan ujian-ujian seterusnya. Justru apa yang harus kita lakukan, tuan-tuan dan puan-puan, sentiasa berdoa kepada Allah, sentiasa menutup dan menjaga supaya Allah tak buka aib kita. Cuma jangan pernah kita takut dengan hinaan dan kejian daripada manusia. Takutlah besok kalau Allah menghina kita sehina-hinanya dengan apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita mampu menjadi orang yang lebih hebat, yang kita tahu kompas kehidupan kita kembali kepada Allah, mempunyai hati yang bening, membuat seberapa banyak amal yang boleh, bersedekah dengan seberapa banyak yang mungkin yang kita mampu untuk menjadikan kita orang yang lebih bahagia, mencapai impian, mencapai hajat kita. Bersedekah di jalan Allah adalah sesuatu yang sangat mulia. Kita melihat bahawa dalam konsep zakat sekalipun, zakat yang diwajibkan kepada kita hanya 2.5%. Tetapi di dalam ajaran Kristian dan Yahudi, zakat mereka 10%. Sesungguhnya kita umat Islam seharusnya bukan saja melihat kepada kadar 2.5%, tetapi meningkatkan sedekah kita, melakukan amal sebanyak yang mungkin. Bukan kerana kita nak membahagiakan saja orang lain, tetapi kita tahu dengan memberi, dengan bersedekah, pahalanya akan datang balik kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, akhir kata, di dalam kesempatan yang ada ini, kita memperbanyakkan pahala dan amal. Salah satu contohnya, dalam 1 minit kita boleh kita boleh mendapat pahala 30 juzuk Al-Quran. Dengan cara mana? Dengan membaca surah Al-Ikhlas. Dalam masa 1 minit, para pengkaji menyatakan bahawa dalam 1 minit kita boleh membaca sekurang-kurangnya 3 surah Al-Ikhlas. 3 kali surah Al-Ikhlas dalam 1 minit. 1 surah Al-Ikhlas pahalanya 1/3 Al-Quran. Bayangkan dalam 1 minit kita boleh dapat 30 juzuk pahala Al-Quran. Daripada kita mengata orang, kita mengumpat, mengeji, lebih baik kita memperbanyakkan amal, membaca surah-surah pilihan dalam Al-Quran, berzikir kepada Allah, itu mampu menjadikan hati kita jauh lebih lembut, jauh lebih lembut. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beriman, bertakwa, dalam spiritual happiness ini, menjaga, merawat kalbu kita, supaya kita dapat menata kalbu ini sebaik yang mungkin dan menguruskannya sebaik yang mungkin. InsyaAllah ta'ala
kita akan menjadi orang lebih baik. Dan saya doakan dan doakan kami, doakan saya di sini, semoga kita semua akan jauh lebih berbahagia. Insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.